Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni untuk topik kita pagi ni, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini. Semalam agak sibuk sedikit, so malam tak dapat nak kita live bersama. Tapi tak apa, saya gantikan dengan pagi ni. Saya akan bertemu dengan tuan-tuan semua untuk membincangkan topik berkenaan dengan pengecualian audit untuk syarikat-syarikat senia berhad. Okay, sebelum kita nak mulakan live kita pada pagi ini ataupun kita nak bentangkan isu kita pada pagi ini, saya harap tuan-tuan boleh dapat sama-sama share dan juga ataupun like page kita, share live ni kepada di wall-wall masing-masing supaya kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain jugalah berkenaan dengan pengecualian audit ni. So mana-mana syarikat ataupun owner bisnes yang ingin mengetahui bagaimanakah ataupun adakah pengecualian audit ni diberikan untuk syarikat senia berhad, bolehlah join live kita pada hari ini, pada pagi ini. So nanti saya akan ceritakan serba sedikit berkenaan dengan pengecualian audit untuk syarikat senia berhad. Sebab saya pilih topik ni sebab terlalu ramai yang bertanya kepada saya, betul ke audit ni tak perlu dihantar ataupun tak perlu disubmit kepada SSM. So kita nak tengoklah apakah kriteria-kriteria yang membolehkan bagi sesebuah syarikat itu untuk tidak menghantar ataupun tidak membuat audit report untuk penyata kewangan syarikat mereka lah. Okey. So kepada yang baru masuk live kita, sekali lagi saya ingin memohon pada tuan-tuan boleh share ataupun watch party live kita pada pagi ini. Kita boleh tengok ramai-ramai, kita boleh sebarkan ramai-ramai info-info yang berkenaan dengan pengecualian audit untuk pagi ini sahaja. Untuk pagi ini sahaja saya akan berceritakan berkenaan dengan pengecualian audit untuk syarikat senia berhad. Okey. So sebelum kita masuk untuk membincangkan pengecualian audit ni, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan Akta Syarikat 2016 ni lah. Sebab apa? Antara kriteria-kriteria yang kita boleh tahu bagaimanakah kriteria yang perlu ada untuk sebuah syarikat mendapat pengecualian ini, kita boleh refer kepada subsection 267 kurungan 2 Akta Syarikat 2016. Dalam arahan amalan ini, dia dah menggariskan apakah kriteria-kriteria ataupun kelayakan bagi syarikat swasta untuk ataupun menghindarkan beliau daripada melantik juruaudit dalam tahun kewangan, iaitu dalam pengecualian audit ni lah. So di sini ada tiga kriteria mengikut arahan amalan nombor 3 Palang 2017, menjelaskan bahawa syarikat berikut layak untuk pengecualian audit. So kat sini ada lebih kurang 3 kriteria. Jika tuan-tuan ataupun siapa sahaja yang mempunyai syarikat senia berhad yang memenuhi salah satu daripada kriteria-kriteria ini, bolehlah untuk memohon daripada ataupun mendapat pengecualian daripada membuat audit untuk syarikat senia berhad. So kita kat sini saya akan bagi tahu dulu apakah 3 pengecualian ataupun 3 perkara yang melayakkan daripada mendapat pengecualian audit. Adalah yang pertama adalah syarikat dorman, dan yang kedua syarikat yang mendapat sifar, mempunyai pendapatan di sifar, dan yang ketiga adalah syarikat kelayakan ambang. Okey, so untuk pengecualian syarikat dorman ini, kita tengok dulu apakah yang ditakrifkan dengan syarikat dorman ni. Sesebuah syarikat adalah dorman dalam tahun kewangan jika dia tidak melakukan apa-apa urus niaga sepanjang tahun tersebut. So kalau tuan-tuan dah tubuhkan syarikat dan sepanjang tahun tu dah cukup tahun untuk kita membuat laporan kewangan tu, tapi masih belum lagi membuat apa-apa aktiviti ataupun urus niaga dalam syarikat, maka syarikat tuan-tuan boleh dikategorikan sebagai syarikat dorman. Dan juga kalau kita tengok dalam transaksi ni, dalam transaksi perakaunan ni, dia tak ada langsung transaksi.
Tak kisahlah sama ada dari segi pendapatan ke ataupun pengeluaran untuk syarikat tu. So memang kosong, tak ada apa-apa langsung. Bank pun mungkin tak buka lagi. Office pun mungkin tak sewa lagi. Just tubuh tapi tak buat apa-apa. Itu kita panggil sebagai syarikat dorman. Okey, mengikut transaksi perakaunan ni, kalau kita tengok transaksi perakaunan ini adalah bermaksud transaksi perakaunan atau rekod lain yang dikehendaki disimpan di bawah Seksyen 245-1 Akta Syarikat 2016. So untuk subsection Seksyen 245-1 ni, di akhir nanti saya akan ceritakan sedikitlah apa yang ditulis di dalam akta berkenaan dengan penyimpanan akaun ni. Kita akan bincangkan sedikit di akhir live ni. Tapi sebelum tu kita nak ceritakan dululah berkenaan dengan kriteria-kriteria ni. So kalau diikutkan, jika tuan-tuan tidak mempunyai tidak memenuhi kriteria-kriteria ini, maka tuan-tuan tidak boleh untuk mendapatkan pengucuran cukai. So syarikat dorman juga merupakan entiti swasta seperti yang ditakdirkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia MASB, dan syarikat itu layak untuk pengecualian audit sekiranya telah dorman sejak diperbadankan atau dorman sepanjang tahun kewangan dan tahun kewangan sejurus sebelumnya. Ia akan berkuat kuasa seperti berikut. Ini saya bagi satu contoh. Jika syarikat itu dibadankan selepas 31 Januari 2017, penyata kewangan dengan tempoh tahunan bermula pada atau selepas 31 Januari 2017, dan di mana jika syarikat itu diperbadankan sebelum 30 Januari 2017, penyata kewangan dengan tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 September 2017. So kat sini kita boleh tengok, jika tuan-tuan punya syarikat ini memang daripada kalau ditubuhkan pada ataupun selepas 31 Januari 2017, so sepanjang penyata kewangan daripada tempoh 31 Januari sehingga mungkin tutup pada 31 Disember, maka tak ada apa-apa langsung transaksi. Dia kena ada dua lah. Dia memang dorman, tak ada apa-apa aktiviti langsung, tak ada apa-apa transaksi, tak ada pendapatan ataupun pengeluaran. So ini kita boleh dikategorikan sebagai syarikat dorman mengikut MASB lah, Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia, MASB. Okey, so untuk yang kedua pula, pengecualian audit syarikat yang berpendapatan sifar. Ini berbeza sedikit dengan pengecualian audit syarikat dorman. Okey, kita tengok dulu apakah yang dinamakan sebagai syarikat berpendapatan sifar ini. Syarikat berpendapatan sifar ini merupakan entiti swasta yang ditakdirkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia MASB, dan syarikat itu layak untuk mendapat pengecualian audit sekiranya ia tidak mempunyai pendapatan semasa tahunan kewangan semasa. So kalaulah tuan-tuan pada tahun semasa ini ataupun tahun yang nak dibuat serah simpan laporan kewangan ini tidak ada pendapatan langsung, zero income, maka ini boleh dikategorikan sebagai pengecualian audit syarikat di bawah syarikat berpendapatan sifar. Dan yang kedua, kriteria dia juga adalah tidak mempunyai apa-apa pendapatan tempoh 2 tahun yang lalu. Maknanya kalaulah dalam masa tempoh 2 tahun memang tak ada dapat pendapatan langsung, kita kategorikan di bawah syarikat berpendapatan sifar. Dan jumlah aset dalam penyata kedudukan kewangan semasa tidak melebihi 300,000 dan juga dalam financial statement 2 tahun kewangan sebelumnya. Maknanya kalaulah dalam aset tuan-tuan dalam masa tempoh 2 tahun kebelakangan ni, yang paling latest ini, tak melebihi 300,000 dan tidak mempunyai apa-apa pendapatan juga dalam masa 2 tahun, dan juga pada tahun kewangan semasa ini, so tuan-tuan boleh mendapat pengecualian audit untuk syarikat-syarikat selain tuan-tuan di bawah kriteria pengecualian audit syarikat yang berpendapatan sifar lah. So untuk hasil ini juga, hasil kalau kita tengok, hasil tidak termasuk penyertaan kredit untuk pembalikan penyertaan perakaunan yang timbul daripada penyertaan terdahulu, catatan perakaunan yang berkaitan dengan cukai, pembalikan penentukan yang dibuat lebih awal, dan keuntungan pengiktirafan harta dalam penyata pendapatan komprehensif. So maksudnya kat sini, untuk pendapatan ni tak termasuklah pendapatan yang kita dapat secara kredit.
maknanya mungkin dia hutang kan, itu tak dikira sebagai pendapatan lah untuk mendapat di bawah kriteria pendapatan SIFA ini. So mestilah memang memang tak ada langsung income tuan-tuan dalam tempoh 2 tahun ke belakang pun masih lagi kategori tak ada dapat langsung pendapatan, so boleh mendapatkan pengecualian untuk daripada penyata kewangan tuan-tuan ni daripada diaudit lah. So untuk sebuah syarikat terhenti menjadi tidak aktif di mana terdapat pendapatan yang diterima atau boleh diterima dan apa-apa perbelanjaan ditanggung dalam pengekakan syarikat tidak diendahkan, ini berkuat kuasa bagi penyata kewangan tahun bermula ataupun selepas 1 Januari 2018. So mana-mana sahaja syarikat yang bermula daripada 1 Januari 2018 yang memang tidak ada apa-apa sahaja pendapatan, beliau boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian audit untuk syarikat-syarikat Senayan Berhad lah. Yang ni tuan-tuan boleh tengok, kalaulah ada sahaja dah start masuk, contohlah daripada tahun lepas kita dah ada apply untuk dapatkan pengecualian audit, tiba-tiba tahun ini salah satu kriteria ni kita dah ada masuk, contohlah ada masuk pendapatan. So bila masuk pendapatan ni maknanya pengecualian ini terbatal lah. So maknanya tuan-tuan dah perlu untuk membuat audit untuk syarikat-syarikat tuan-tuan. Okey, kita pergi pula pada kriteria yang ketiga, iaitu pengecualian audit syarikat kelayakan ambang. Okey, yang pertama tadi kita tengok syarikat dorman yang tak ada apa-apa langsung aktiviti, sama ada income ke ataupun pendapatan ke, dia memang belum run lagi, syarikat ataupun office pun belum buka lagi pun, itu dia boleh mendapat pengecualian untuk audit dari syarikat, untuk syarikat-syarikat Senayan Berhad lah. Yang kedua tadi, pengecualian jika tuan-tuan berpendapatan SIFA daripada 2 tahun ke belakang. So itu pun boleh juga untuk mendapatkan pengecualian audit untuk syarikat Senayan Berhad tuan-tuan. Okey, yang ketiga ini untuk syarikat yang berkelayakan ambang. Okey, untuk sebuah syarikat yang kelayakan ambang merupakan entiti swasta yang ditakdirkan oleh Lembaga Piawaian Perekonomian Malaysia MASB, dan syarikat itu layak untuk pengecualian audit sekiranya ada 3. Untuk kelayakan ambang ni dia ada 3 pula kriteria yang perlu dipenuhi lah. Yang pertama, mempunyai pendapatan termasuklah pendapatan yang diterima pada tahun semasa tidak melebihi 100,000 pada tahun keuangan semasa dalam masa tempoh 2 tahun keuangan yang lalu. So andai kata tuan-tuan ada pendapatan income bawah 100,000, nak apply di bawah dorman tak boleh sebab ada pendapatan. Nak apply under bawah pendapatan SIFA pun masih juga tak boleh sebab ada pendapatan. Tapi pendapatan tuan-tuan ni tidak lebih daripada 100,000, maka tuan-tuan boleh mendapat pengecualian ini di bawah kriteria pengecualian audit syarikat berkelayakan ambang. Sebab hanya yang bawah 100,000 sahaja boleh mendapatkan pengecualian untuk membuat audit untuk syarikat Senayan Berhad. Dan yang kedua ini adalah jumlah aset dalam penyata kedudukan kewangan tidak melebihi 300,000 dalam masa tempoh 2 tahun kewangan yang lalu. Okey, yang pertama kita tengok tadi, pendapatan kita tak lebih pada 100,000, dan perlulah juga aset kita juga tidak lebih daripada 300,000. Ini adalah kriteria yang kedua di bawah kelayakan ambang. Okey, dan yang ketiga yang terakhir ini, ia memiliki pada akhir tahun kewangan semasa dan dalam setiap 2 tahun kewangan yang lalu tidak lebih daripada 5 orang pekerja. So tiga benda ni lah. Yang pertama, pendapatan kita tidak boleh lebih daripada 100,000 dalam masa tempoh semasa ataupun 2 tahun kebelakangan ini. Dan yang kedua, aset kita tidak lebih daripada 300,000 untuk tempoh semasa ini dan juga 2 tahun yang kebelakang. Dan juga yang ketiga ni, pekerja mesti tidak lebih daripada 5 orang pekerja. So jika tuan-tuan cukup kriteria 3 ni, tuan-tuan boleh mendapatkan pengecualian cukai di bawah pengecualian audit syarikat berkelayakan ambang. So ini antara 3 perkara, 3 benda yang tuan-tuan boleh mendapatkan pengecualian daripada syarikat tuan-tuan di audit untuk financial statement lah. So kita tengok juga, okay, apakah entiti persendirian ini. Okay, pada 28 Februari MASB ni telah menyemak semula definisi entiti persendirian dengan permulaan Akta Syarikat 2016 dan Akta Skim Faedah 2016. Kedua-dua pada tahun 31 Januari ini definisi ini telah disemak semula
Dan maksud definisi ini telah ditaktifkan mengikut dalam Seksyen 2 Akta Syarikat 2016, iaitu yang pertama, apakah yang dikatakan dengan entiti persendirian ni tidak semestinya dikendaki untuk menyediakan atau menyerahkan apa-apa penyata kewangan di bawah mana-mana undang-undang yang ditadbir oleh Suruhanjaya Security Malaysia atau Bank Negara Malaysia. Dan yang kedua, bukan anak syarikat ataupun bersekutu dan dikawal oleh entiti yang dikehendaki untuk menyediakan atau menyerahkan sebarang kewangan di bawah mana-mana undang-undang yang ditadbir oleh Suruhanjaya Security Malaysia atau Bank Negara Malaysia. Okey, walaupun apa pun di atas, entiti yang merupakan syarikat pengurusan sebagaimana yang ditakdirkan Seksyen 2 Akta Skim Faedah bukanlah entiti persendirian. So kita tak boleh lah. So mana-mana entiti persendirian yang bukan yang ditakdirkan di bawah oleh di bawah Suruhanjaya Security Malaysia ni, maka tak perlulah. Tapi kalau tuan-tuan mempunyai syarikat Senaim Berhad yang mana entiti persendirian ni dibuka di bawah syarikat Senaim Berhad ataupun Berhad, maka tertakluk sebenarnya untuk syarikat tuan-tuan untuk membuat audit. Sebab kalau kita lihat pada Akta Syarikat 2016 itu pun memang telah mewajibkan kepada semua syarikat-syarikat yang mempunyai liability yang terhad perlu menghantar penyata kewangan yang telah diaudit ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Tetapi ada pengecualian-pengecualian yang diberikan kepada syarikat-syarikat jika layak ataupun jika memenuhi kriteria-kriteria ini, maka tuan-tuan boleh mendapat pengecualian daripada menghantar penyata kewangan yang telah diaudit lah. Okey, so secara ringkasannya, mana-mana syarikat yang memilih pengecualian audit ini hendaklah menghantar penyata kewangan yang belum diaudit dengan pendaftar bersama dengan sijil yang dikehendaki bagi mematuhi Seksyen 258 dan 259 Akta Syarikat 2016. So kalaulah tuan-tuan nak menghantar ataupun memilih untuk tidak memberi penyata kewangan yang beraudit, memilih untuk tidak menghantar, tapi tuan-tuan perlu menghantar penyata kewangan yang belum diaudit itu berserta dengan sijil yang dikehendaki mengikut Seksyen 258 dan juga 59 lah kepada pendaftar, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, untuk pengecualian audit dan syarikat ini tidak menerima permintaan daripada para pemegang sahamnya bahawa audit harus dijalankan untuk tahun tertentu. Penyata kewangan tidak diaudit akan diserah bersama dengan laporan pengarah, penyata pengarah dan akuan berkanun menurut Seksyen 251 dan 252 Akta Syarikat 2016. Okey, kena ambil perhatian juga bahawa satu set penyata kewangan yang belum diaudit diperlukan dan hanya tanda tangan juru audit tidak lagi diperlukan untuk menyebabkan kos lah. So just hantar management account tuan-tuan tu ataupun penyata kewangan yang telah dibuat tu, boleh hantar terus kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia pendaftaran sebagai pendaftar lah. Okey, kalau kita lihat juga macam tadi awal-awal tadi saya dah nyatakan arahan amalan nombor 3/2017 ni, kalau mengikut Akta Syarikat 245. Okey, sebab kalau kita nak buat management account ini ataupun penyata kewangan ataupun penyata kewangan yang telah diaudit, kita perlulah mengikuti piawaian ataupun undang-undang di bawah Akta Syarikat 2016 ni, sebab dia dah memberi guideline kepada kita apa yang perlu kita buat berkenaan dengan akaun syarikat kita ni. So kalau kita lihat sekali lagi Seksyen 245. Okey, kalau kita tengok Seksyen 245 ni, dia ada lebih kurang 9 subsection di bawah Seksyen 245 ini yang memberi guideline kepada kita bagaimanakah cara kita untuk menyimpan akaun kita ni dari segi dokumen dan sebagainya. Okey, kita tengok dulu untuk subsection 1 245 Akta Syarikat 2016. Sesuatu syarikat, pengarah dan pengurus suatu syarikat hendaklah menyebabkan supaya ianya disimpan apa-apa rekod perakaunan dan rekod lain yang secukupnya bagi menjelaskan transaksi dan kedudukan kewangan syarikat dan membolehkan akaun untung rugi dan kunci kira-kira yang betul dan tepat. Yang ni kalau kita nak baca panjang-panjang dia punya Akta Syarikat ni memang agak berbelit-belit lah, dia agak bahasa law ni. Tapi secara ringkasnya,
setiap syarikat tak kisahlah pengarah ke, sebab ni adalah salah satu tanggungjawab pengarah juga dan juga tanggungjawab syarikat untuk menyimpan segala rekod-rekod berkenaan dengan syarikat yang secukupnya. So supaya kita boleh mengeluarkan kunci kira-kira tu dengan betul dan tepat. So perlulah ada dokumen yang secukupnya. Memang mengikut akta juga memang dah diberitahukan dengan jelas segala dokumen yang berkaitan dengan syarikat, tak kisahlah invoice ke, pendapatan ataupun expenses ataupun agreement, segala dokumen berkaitan. Contoh, kalau tuan-tuan kata tuan-tuan mempunyai office dan membayar sewa office sebanyak 2,000 sebulan. So bukan sahaja receipt ataupun invoice yang dikeluarkan oleh penyewa itu, tuan-tuan juga perlu ada simpanan untuk dari segi agreement SMP agreement ataupun tenancy agreement. So apa-apa dokumen yang berkaitan masih lagi perlu disimpan di dalam syarikat untuk tujuan audit nanti. So ini telah diberi penjelasan di dalam Akta Syarikat 245/1A. Okey, dan kalau kita tengok yang di bawah subsection 1/B, apa-apa sahaja dokumen perlulah disimpan bagi membolehkan ianya direkod dan diaudit dengan mudah. So maknanya ini menjadi tanggungjawab syarikat dan juga audit dan juga pengarah untuk kita menyimpan dokumen ini bagi memudahkan proses audit dilakukan. So jikalah bila datang auditor untuk membuat audit kepada kita punya penyata kewangan ataupun akaun yang telah kita buatkan ni, jika ada masalah ataupun mungkin dokumen tak cukup, ini boleh menyebabkan kita ni disabit kesalahan kerana tidak mengikuti Akta 245/1A dan juga 1B. Dan mengikut 245/2 juga, syarikat pengarah dan pengurus syarikat hendaklah menyebabkan supaya catatan yang sewajarnya dibuat dalam rekod perakaunan dan rekod lain dalam masa 60 hari dari selesainya transaksi. So maknanya kat sini, kalau mengikut akta syarikat ni, jika sesebuah transaksi ataupun satu transaksi itu telah berlaku, maka tuan-tuan sepatutnya mengikut akta ni sepatutnya membuat ataupun merekod segala transaksi itu dalam masa tempoh 60 hari dari terjadinya transaksi tersebut. Jika tidak, maka tuan-tuan pun telah melanggar sebenarnya salah satu akta di bawah Akta Syarikat 2016. So kalaulah tuan-tuan nak membuat satu akaun ni secara proper ataupun secara baik, so setiap sahaja transaksi yang dilakukan, tuan-tuan perlu filing dokumen tersebut, perlu disimpan terus, perlu direkod. So menjadi tanggungjawab juga kalau tuan-tuan rasa tak mampu ataupun tidak mungkin transaksi yang dibuat di dalam syarikat tu mungkin banyak, dalam satu hari mungkin 3 atau 5 atau 10 transaksi ataupun lebih, maka tuan-tuan boleh sebenarnya untuk melantik accountant untuk diletakkan di bawah syarikat tuan-tuan supaya boleh dapat merekod segala transaksi. Kerana mengikut akta, sepatutnya kita perlu merekod segala transaksi ini dalam masa 60 hari dari selesainya transaksi yang berlaku tadi. Dan mengikut subsection 3 Akta Syarikat 2016 ni, syarikat sebenarnya perlu menyimpan ataupun memegang segala rekod dalam masa 7 tahun selepas selesainya transaksi. So ini pun telah dijelaskan pada sebelum ini bahawa semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan syarikat diwajibkan ataupun perlu disimpan dalam tempoh untuk 7 tahun ke belakang. So apa-apa sahaja dokumen berkaitan perlulah disimpan sebaik-baiknya dalam masa tempoh 7 tahun, dan jika tidak dapat menyimpan itu, maka itu menjadi satu tanggungjawab kepada pengarah lah, untuk memastikan bahawa segala dokumen itu dapat disimpan bagi tujuan audit dan juga tujuan-tujuan lain lah. Mungkin ada isu-isu yang akan datang yang mungkin kita pun tak sedar akan berlaku, maka ada satu penyiasatan yang akan berlaku dan memerlukan kita untuk mengeluarkan balik dokumen-dokumen kita yang lepas-lepas, mungkin dalam 6 tahun lepas ataupun 5 tahun lepas. So kita sebenarnya bertanggungjawab ke atas dokumen itu. So selepas ni mungkin tuan-tuan dah boleh menyediakan satu tempat, ataupun sekarang ni mungkin dah zaman dah ada
ada teknologi, tak semestinya dokumen itu disimpan dalam hard copy lah ataupun secara fizikalnya. Tuan-tuan pun boleh simpan secara soft copy, simpan di dalam cloud ke ataupun apa-apa software ke ataupun di desktop yang boleh mengurangkan ruang yang diperlukan untuk menyimpan rekod ni. Sebab apa? Dia tak kisah sama ada benda tu soft copy atau hard copy, yang penting rekod tu disimpan dan dijaga dalam tempoh 7 tahun. Okey. Dan seterusnya mengikut Akta Seksyen 245/4, okey, rekod yang disebut dalam Seksyen 1 perlulah disimpan di pejabat berdaftar ataupun di mana-mana tempat lain yang difikirkan patut oleh pengarah. So menjadi kewajipan juga kepada pengarah untuk menyimpan. Dia perlu memilih tempat untuk disimpan tu. Kalau diikutkan perlu disimpan di alamat yang berdaftar. Biasanya kalau untuk syarikat Sdn Bhd alamat berdaftar ni adalah company secretary. Tapi boleh juga disimpan di mana-mana tempat yang difikirkan patut. So kalaulah rasa dokumen-dokumen ini perlu disimpan di syarikat sendiri bagi memudahkan proses per-account itu berlaku dengan mudah, maka segala dokumen itu perlu disimpan di office sendiri. So sebab mengikut amalan kita pun di Malaysia ini, dokumen-dokumen berkaitan dengan kewangan ini perlu disimpan sendiri di syarikat tuan-tuan bagi memudahkan lagi lah proses untuk membuat akaun. Sebab apa, nanti bila dah settle saja akaun tu dah buat, nanti masuk pula part audit nanti, maka mereka akan melihat ataupun memerlukan bukti-bukti dokumen untuk membuat audit mereka sendiri, itulah. So dokumen tu memang perlu disimpan dengan baik. Dan kalaulah jika tuan-tuan punya syarikat ini merupakan syarikat yang dikendalikan di luar Malaysia, mengikut akta ni juga ada menyatakan bahawa untuk rekod perakaunan dan rekod lain bagi pengendalian di luar Malaysia boleh disimpan oleh syarikat di suatu di tempat di luar Malaysia dengan syarat bahawa rekod perakaunan dan rekod lain itu hendaklah dihantar dan disimpan di suatu tempat di Malaysia. Walaupun dokumen itu ada di luar, perlulah kita menghantar segala dokumen itu, tak kisahlah dari segi digital ke ataupun yang original punya dokumen di Malaysia. So walaupun tuan-tuan mengendalikan company di luar, dokumen tu juga perlu ada di Malaysia, kopi dia perlu ada simpan di Malaysia. Dan untuk rekod perakaunan dan rekod-rekod lain, tuan-tuan perlu melampirkan segala dokumen-dokumen yang berkaitan lah. Okay? So untuk mahkamah juga memerintahkan supaya rekod perakaunan dan rekod lain syarikat dibuka untuk pemeriksaan oleh juraaudit. So kat sini mahkamah sendiri pun boleh meminta kita untuk memberikan dokumen-dokumen ini untuk tujuan pemeriksaan juraaudit. So kalaulah juraaudit datang nak tengok dokumen-dokumen tu, dalam akta ni telah membenarkanlah untuk kita menyimak. Sebab kalau ikutkan segala dokumen-dokumen tu adalah PNC kan, so tak boleh nak ditunjukkan ke orang ramai ataupun orang awam. Tapi dalam seksyen ini, dalam akta ini, dia memberi kuasa ataupun memberi kebenaran untuk juraaudit melihat dokumen untuk tujuan verification dan juga sebagainya lah, proses-proses audit. Okey, so untuk kriteria tadi, kita berbalik pada kriteria pengecualian audit tadi. So kalau tuan-tuan mempunyai 3 di antara perkara-perkara ini ataupun kriteria-kriteria yang telah disebutkan tadi, tuan-tuan sebenarnya boleh mendapatkan pengecualian daripada untuk syarikat tuan-tuan daripada diaudit ataupun membuat penyata kewangan yang beraudit. So saya ulang balik sebab kita pun dah di hujung-hujung juga, di hujung-hujung waktu nak habiskan live kita. So kita recap balik, kita ulang balik apakah kriteria-kriteria ataupun kelayakan untuk mendapatkan pengecualian audit bagi syarikat-syarikat Sdn Bhd di Malaysia lah. Yang pertama itu adalah syarikat mestilah domen. Domen ni maksudnya adalah syarikat yang tak ada apa-apa, menjalankan apa-apa langsung aktiviti, tak kisah sama ada dari segi operasi ke ataupun kewangan ke, dari segi pendapatan ke ataupun pengeluaran ke, ataupun menyewa office ke, apa-apa saja aktiviti, tak ada buat apa-apa langsung, just set up terus senyap, 1 tahun tak ada buat apa-apa. So kita kategorikan sebagai company domen. So kalau company domen, maka boleh mendapat pengecualian untuk audit
penyata keuangan di audit. Dan yang kedua adalah pengecualian untuk syarikat yang mendapat pendapatan SIFA, dan jika tuan-tuan tidak mendapat pendapatan SIFA itu dalam tempoh 2 tahun kebelakangan, untuk 2 tahun ke belakang, so maka tuan-tuan boleh mendapat pengecualian di bawah audit syarikat berpendapatan SIFA. So ini kalaulah syarikat tuan-tuan mempunyai aset di bawah 300,000, so ini juga boleh mendapat pengecualian daripada di audit. So yang ketiga adalah pengecualian cukai audit syarikat yang berkelayakan ambang, yang mana jika tuan-tuan ada income, ada aktiviti, tapi pendapatan tuan-tuan untuk pendapatan tahun tersebut bawah 100,000 dan juga aset bawah daripada 300,000, boleh mendapat pengecualian di bawah audit syarikat kelayakan ambang. So ini antara 3 kriteria yang boleh tuan-tuan tengok jika ada tuan-tuan punya syarikat ni mengikuti salah satu daripada 3 ini, boleh dapat pengecualian cukai. Dan jika tuan-tuan masih lagi ada persoalan ataupun nak tanyakan sesuatu ataupun tak jelas lagi berkenaan pengecualian cukai ni, tuan-tuan boleh WhatsApp pada saya di link di bawah yang telah kita sediakan, ataupun boleh komen ataupun direct datang ke office kita pun tak ada masalah. So kita boleh berdiskus ataupun bincangkan sama-sama bagaimana keadaan syarikat tuan-tuan, apa yang perlu dibuat, boleh tak boleh kita nak perlukah kita nak submit kita punya audit juga ataupun tak perlu. Tuan-tuan boleh call ataupun tanya pada saya. So saya rasa untuk pagi ini itu sahaja yang boleh saya kongsikan dulu untuk kita pada pagi ini berkenaan dengan pengecualian audit untuk syarikat-syarikat Senayan Berhad. So saya harap ilmu-ilmu ataupun info-info saya sampaikan pagi ini dapat manfaatnya daripada tuan-tuan, dan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan yang sudi join live kita pada pagi ini, dan diharapkan tuan-tuan sukses dalam perniagaan tuan-tuan. Dan jika ada apa-apa masalah ataupun ada apa isu yang berkaitan dengan accounting, auditing ataupun tax, tuan-tuan boleh tanya pada saya, boleh terus WhatsApp pada saya. Tak perlu tak ada kena bayaran pun. Kita boleh advise free consult. Tak ada masalah, tuan boleh WhatsApp saja pada saya, dan insya-Allah saya boleh membantu tuan-tuan untuk mengurangkan ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin ada dalam syarikat-syarikat tuan-tuan berkaitan dengan account, audit ataupun tax. Ataupun tuan-tuan nak tubuhkan syarikat yang baru, mungkin dari sebelum ni adalah enterprise dan mungkin nak set up Senayan Berhad pula, tak tahu macam mana prosedur dia, berapa lama masa yang diambil, tuan-tuan pun boleh tanya pada kita. Okay? Dan selain pada itu, servis-servis kita lain, kita juga ada membuat servis untuk permohonan lesen MOF dan juga CIDB dan juga perubahan yayasan lah. Okey, so saya rasa itu sahaja yang ingin saya kongsikan pada pagi ini berkaitan dengan pengecualian audit. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan, dan mungkin kita boleh berjumpa lagi untuk live kita, dan insya-Allah saya pada malam ini mungkin kita akan berjumpa lagi lah, saya akan live lagi dan kita akan membincangkan, mungkin kita boleh membincangkan sedikit berkaitan dengan audit. Sebab audit ni pun ramai juga yang nak tahu, ramai juga yang masih tak faham ataupun nak tahu macam mana cara dia ke ataupun apa yang perlu dibuat. So kita akan cerita pada malam ini. Okay? So terima kasih lagi sekali saya ucapkan pada tuan-tuan, dan insya-Allah boleh kita berjumpa lagi pada malam ini ataupun di lain hari. So sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.